Seterusnya, solat jamak dan khasar. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan kepada orang yang bermusafir untuk melaksanakan solat dengan cara jamak dan khasar. Menurut Imam Asy-Syafi'i, seseorang itu dikira musafir apabila telah bergerak dari tempat kediaman ke suatu tempat yang lain yang jaraknya lebih dari 2 marhalah atau 90 km. Jadi, bagaimana pula dengan solat jamak dan khasar ni? Maksud solat jamak. Solat jamak bermaksud mengumpulkan 2 solat dalam satu waktu. Misalnya, mengumpulkan solat zuhur kepada asar dan sebaliknya, serta fardu maghrib dan sebaliknya. Jamak terbahagi kepada 2, iaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim apabila solat zuhur dijamakkan dengan asar pada waktu zuhur, solat maghrib dan isyak pada waktu maghrib. Ia dinamakan jamak takdim. Bagi jamak takhir adalah melaksanakan solat zuhur dan asar pada waktu asar, solat maghrib dan isyak pada waktu isyak. Maksud solat qasar iaitu memendekkan solat daripada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Solat yang boleh dipendekkan menjadi 2 rakaat ialah solat isyak, zuhur dan asar, jamak dan qasar serta cara melaksanakannya. Solat qasar, jamak takdim, zuhur dan asar setelah masuk waktu zuhur dan ketika itu kita sudah berada dalam perjalanan bermusafir, maka berwuduk dan bersedialah untuk solat dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat. Ucapkanlah lafaz niatnya. Lafaz niat tidak wajib. Yang wajibnya adalah niat semasa takbiratul ihram. Usalli fardhu zuhri qasran rak'ataini jama'ah taqdimin lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu zuhur, qasar 2 rakaat, jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Yang ketiga, sewaktu takbiratul ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat tadi. Yang keempat, kerjakanlah solat fardu zuhur tersebut sebanyak 2 rakaat dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain dan perbuatan dan langkah-langkah solat seperti biasa. Jangan pisahkan terlalu lama antara kedua solat fardu tersebut. Seterusnya, lafaz niat untuk solat jamak fardu asar. Usalli fardal asri qasran rak'ataini jama'ah taqdimin lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu asar, qasar 2 rakaat, jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Sewaktu takbiratul ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat tadi. Kerjakanlah solat fardu asar tersebut sebanyak 2 rakaat dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah yang lain serta perbuatan ataupun langkah seperti solat-solat yang lain. Dengan demikian, kita tidak perlu mengerjakan solat fardu asar di waktu asar nanti. Mari kita tengok pula solat qasar, jamak tahir, zuhur dan asar. Yang pertama, setelah masuk waktu zuhur dan ketika itu kita sudah berada dalam perjalanan bermusafir, maka berniatlah kita untuk mengerjakan solat fardu zuhur di waktu asar nanti. Sahaja aku mengerjakan solat fardu zuhur, jamak tahir di waktu asar nanti. Niat ini adalah syarat untuk jamak tahir. Jika tidak diniatkan dalam waktu zuhur, maka jamak tersebut tidak sah. Maksudnya, jika terlupa niat, jika kita tidak boleh buat jamak tahir tetapi mesti qada solat zuhur dahulu. Apabila masuk waktu solat asar, bersedialah untuk solat. Mulakanlah dengan solat fardu asar dahulu. Dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat, ucapkanlah lafaz niatnya. Ingat, lafaz niatnya tidak wajib. Yang wajibnya adalah niat semasa takbiratul ihram. Usalli fardu asri qasran rak'ataini jama'ah takhirin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar, qasar 2 rakaat, jamak tahir kerana Allah Ta'ala. Sewaktu takbiratul ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat tadi. Kerjakanlah solat fardu asar tersebut sebanyak 2 rakaat
dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain serta langkah-langkah perbuatan seperti solat yang lain. Selesai saja salam, teruskanlah bangun berdiri untuk solat fardu zuhur tanpa membaca wirid, doa ataupun solat sunat. Ingat, jangan dipisahkan terlalu lama antara kedua solat fardu tersebut. Lafaz niat untuk solat fardu zuhur. Usalli fardhu zuhri qasran rak'ataini jama'ah ta'khirin lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu zuhur qasar 2 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Sewaktu takbiratul ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat tadi. Kerjakanlah solat fardu zuhur tersebut sebanyak 2 rakaat dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain dan juga langkah-langkah solat atau perbuatan diakhiri dengan salam. Bagaimana pula solat qasar, jamak takdim, maghrib dan isyak? Yang pertama, setelah masuk waktu solat maghrib dan ketika itu kita sudah berada dalam perjalanan bermusafir, maka berwuduk dan bersedialah untuk solat. Dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat, ucapkanlah lafaz niatnya. Ingat, lafaz niat tidak wajib. Yang wajibnya adalah niat semasa takbiratul ihram. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin jama'a taqdimin lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Sewaktu takbiratul ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat tadi. Kerjakanlah solat fardu maghrib tersebut sebanyak 3 rakaat. Tiada qasar untuk maghrib. Ingat, maksud qasar memendekkan daripada 3 rakaat kepada 2 rakaat memang tidak boleh. Dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain serta perbuatan dan langkah solat seperti solat biasa diakhiri dengan salam. Selesai sahaja salam, teruskanlah bangun berdiri untuk solat fardu isyak tanpa membaca wirid, doa ataupun solat sunat. Ingat, jangan dipisahkan terlalu lama antara kedua solat fardu tersebut. Lafaz niat untuk solat fardu isyak. Usalli fardha isya'i qasran rak'ataini jama'a taqdimin lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu isyak qasar 2 rakaat jamak takdim kerana Allah Ta'ala. Sewaktu takbiratul ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat tadi. Ingat, kerjakanlah solat fardu isyak tersebut sebanyak 2 rakaat dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan diikuti surah lain dan juga perbuatan dan langkah seperti solat biasa diakhiri dengan salam. Dengan demikian, kita tidak perlu mengerjakan solat fardu isyak di waktu isyak nanti. Mari aku tunjukkan pula solat qasar, jamak takhir, maghrib dan isyak. Setelah masuk waktu maghrib dan ketika itu kita sudah berada dalam perjalanan bermusafir, niatnya lebih kurang begini. Sahaja aku akan mengerjakan solat fardu maghrib, jamak takhir di waktu isyak nanti. Niat ini adalah syarat untuk jamak takhir. Jika tidak diniatkan dalam waktu maghrib, jamak tersebut tidak sah. Maksudnya, jika terlupa niat, kita tidak boleh jamak takhir tetapi mesti qada solat maghrib dahulu. Apabila masuk waktu isyak, bersedialah untuk solat. Mulakan dengan solat fardu isyak dahulu. Dalam keadaan berdiri dan menghadap kiblat, ucapkanlah lafaz niatnya. Ingat, lafaz niat tidak wajib. Yang wajibnya adalah niat semasa takbiratul ihram. Usalli fardha isya'i qasran rak'ataini jama'a ta'khirin lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu isyak qasar 2 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala. Sewaktu takbiratul ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat tadi. Kerjakanlah solat fardu isyak tersebut sebanyak 2 rakaat dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain dan juga perbuatan dan amalan seperti solat-solat biasa diakhiri dengan salam. Selesai sahaja salam, teruslah bangun berdiri untuk solat fardu maghrib tanpa membaca wirid, doa atau solat sunat. Jangan dipisahkan terlalu lama antara kedua solat fardu ini. Lafaz niat untuk solat maghrib. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin jama'a takhirin lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat jamak takhir kerana Allah Ta'ala.
Sewaktu takbiratul ihram, niatkanlah di dalam hati sebagaimana maksud lafaz niat tadi. Kerjakanlah solat fardu maghrib tersebut sebanyak 3 rakaat. Ingat, tiada qasar untuk solat maghrib. Maksudnya memendekkannya dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan diikuti surah-surah lain. Jadi melalui video tadi diharapkan murid-murid dapat memahaminya. Apa itu solat jamak, solat khasar, solat jamak takdim dan solat jamak takhir. Selain itu, Islam juga membenarkan orang yang sakit untuk menunaikan solat mengikut kepada keupayanya. Apakah yang dimaksudkan dengan mengikut keupayaan? Jawapannya adalah solat ketika sakit. Sabda Rasulullah SAW, "Salatlah dalam keadaan berdiri. Maka jika kamu tidak mampu, hendaklah kamu duduk. Jika kamu tidak mampu, maka hendaklah kamu mengiring." Hadis riwayat Al-Bukhari. Salat secara duduk menggunakan kerusi. Ketika duduk di atas kerusi, hendaklah menghadap kiblat. Apabila hendak rukuk, kepala dibongkokkan sedikit. Kemudian, ketika sujud, bongkokkan kepala lebih rendah sedikit berbanding ketika rukuk sambil letakkan tangan di atas lutut. Salat secara duduk dalam posisi antara dua tahiyat. Ketika salat, hendaklah menghadap kiblat. Apabila rukuk, hendaklah membongkokkan sedikit dengan kedua belah tangan diletakkan di atas paha. Manakala ketika sujud, hendaklah sujud seperti biasa. Bagi mereka yang tidak mampu solat berdiri atau duduk, bolehlah solat secara baring. Ketika hendak rukuk, cukuplah kepala digerakkan ke depan. Manakala ketika sujud, kepala hendaklah digerakkan lebih ke depan sedikit. Solat menggunakan isyarat mata dan hati. Dibolehkan bagi mereka yang tidak berdaya bergerak langsung. Jadi kita boleh renung sejenak betapa kasih dan sayangnya Allah kepada kita hambanya. Betapa Islam itu agama yang mudah dan praktikal. Ini semua tandanya bahawa solat itu tiang agama. Jika tiangnya tidak kukuh atau kuat, maka robohlah agamanya. Ini semua adalah supaya umat Islam hidup dan mati dalam iman. Akhir kalam daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.